buat pasukan RSGPH. Ya, buff rahsia adakah ianya akan memudahkan mereka untuk mendapatkan dua mata secara berturut dekat sini ataupun pasukan Akio Hoshi akan berjaya untuk mencari mata seri yang pertama dekat sini. Mata seri, mata penyamaan mampu ataupun tidak mereka dapatkan untuk pasukan RRQ Hoshi. Bagi rakyat Indonesia, jeritan laungan FIFA RRQ kedengaran. Bagi pasukan RSGPH, rakyat Filipina, sepertinya kita dengarkan laungan GG RSG. Jadi ayo kita ke Land of Dawn untuk melaksikan game yang kedua untuk pasukan RRQ menentang pasukan RSGPH. Sang Raja Nusantara sekali lagi berhadapan dengan wira-wira muda Filipina ini. Apakah outcome-nya untuk perlawanan yang kedua? Ayo kita saksikan terlebih dahulu. Kedua-dua jungler ini akan memulakan serangan ke atas purple buff dan akan kemudiannya pergi ke arah Lito Wanderer untuk securekan objektif yang seterusnya. Dan kelihatan Aqua dan juga Light, kedua-duanya mempunyai sedikit masalah untuk menghadapi damage keluaran daripada pasukan Akio Hoshi. Sedikit terlewat untuk melakukan invasi buff, tetapi pergaduhan di Lito Wanderer di mana akan dimiliki oleh pasukan Akio Hoshi. Dan sekarang ini masih lagi tekanan diberikan oleh Clay bersama dengan Vin. Tekanan yang akan diberikan, tapi untuk Vin dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Kena ingat kalau Vin sebenarnya dia dah dapatkan level 4, pergerakan Vin sangat-sangat berbahaya menggunakan flicker dan juga I'm Offended menyebabkan pasukan lawan dalam keadaan yang akan kucar kacir. Kini Clay dan juga Vin akan mengikuti Demon Kite untuk mendapatkan farming. Ya, Demon Kito sekarang ni agak sukar untuk mendapatkan sebarang buff. Akan diusir, akan diganggu, akan dirusuh oleh Vin bersama dengan Clay. Sangat-sangat menjengkelkan, tapi Vin perlu berhati-hati, dikenakan double stun sekarang ini dan first blood telah didapatkan oleh Light dengan adanya concussive blast sebentar tadi membantu Light mendapatkan first blood sekali lagi. Ya, berjaya untuk mendapatkan first blood dekat sini. Namun begitu, daripada segi ekonomi masih lagi tiada perbezaan di antara kedua-dua pasukan. Di mana pastinya fokus akan pergi kepada Turtle yang pertama, tetapi sebentar tadi Iman menghadapi tekanan daripada pasukan IQ Hoshi dan ini mungkin sedikit banyak memperlahankan farm yang diperlukan oleh beliau. Memperlahankan pergerakan. Memperlahankan farming daripada pasukan RGPH. Kalau tak, di bahagian mid game mereka mampu untuk mengeluarkan damage yang besar daripada Aqua. Kena ingat, itulah sebabnya kenapa titik kebangkitan pasukan RGPH daripada Aqua. Dan tentera yang pertama akan dimulakan. R7 daripada arah tepi. Albert juga ingin melakukan sedikit pencurian kepada turtle yang pertama ini. Ya, Vin terus saja mara di bahagian hadapan. R7 berjaya untuk menyepit Demon Kite. Kerana itulah Albert berjaya untuk mengunci turtle yang pertama. Nas di bahagian belakang akan cuba mengganggu, tetapi Demon Kite yang telah dikorbankan Dawning Light akan memberikan sedikit sebanyak kesakitan. Tetapi kesakitan yang lebih besar dirasai oleh Nuts sebentar tadi. 2 berbalas 1. Tetapi turtle milik sang Raja RRQ. Jadi untuk mendapatkan 2 kill dan juga mendapatkan 1 turtle dekat sini. Itu sahaja perbezaan gol melonjak naik kepada 1,000 gol. Adakah ini akan menjadi sedikit banyak deja vu? Tuan dapat memory digunakan, namun begitu damage masih lagi belum mencukupi daripada Skylar. Tanpa henti, IQ Hoshi memberikan tekanan kepada Iman. Yap, kena ingat seperti apa yang berlaku di game yang pertama. Kebangkitan pasukan RSGPH adalah disebabkan Aqua dan juga Iman. Kali ini pasukan RRQ Hoshi, saya percaya yang mereka dah ada cara untuk menjatuhkan 2 target yang penting ini. Walau bagaimanapun dekat bahagian bawah, Iman akan diberikan gold crab. Sedikit kelebihan gol akan diberikan kepada beliau. Nash dekat bahagian atas berhadapan dengan Akai, iaitu berhadapan dengan R7. Seperti mana yang mereka katakan, itu adalah idola mereka ketika mereka menentang pasukan RRQ Hoshi. R7 sekarang ni ada masa yang lebih mudah, yang lebih selesa untuk berhadapan dengan Nuts. Perbezaan level yang agak ketara, walaupun satu saja, tapi satu itu sangat-sangat besar daripada sudut EXP laner, di mana salah sebuah yang level lagi tinggi boleh clearkan minion lebih pantas, boleh melakukan rotation dengan lebih mudah. Ya, dan ini pastinya akan menjadi masalah. Dan sekarang ini bercakap tentang rotasi turtle yang seterusnya akan 25 saat sahaja lagi. Kelihatan pasukan IQ Hoshi telah pun bersedia berada berdekatan, namun itu Haji Filipina juga melakukan perkara yang sama. Demon Kite cuba untuk memberikan sedikit tekanan kepada bahagian tengah dekat sini, melihat Aqua dan juga Light menghadapi sedikit masalah menghadapi Clay dan juga Vin.
Ya, betul tu. Ketika mana turtle yang kedua hampir sahaja muncul, apa yang boleh dilakukan oleh pasukan RRQ Hoshi buat masa ini adalah untuk memastikan yang mereka satu tadikan terkena sebentar tadi. Team fight telah dimulakan, apetan telah dikenakan, Aqua telah dijatuhkan. Light sekarang ini akan menjadi mangsa yang kedua. Raja Muda Albert merata santapan yang begitu besar sekali. 2 kill yang telah dimiliki. Turtle yang seterusnya akan dimulakan oleh pasukan RRQ Hoshi dan secara tidak langsung menjauhkan lagi kedudukan ekonomi mereka. Iman terpaksa mengundurkan dirinya. Zoning yang akan dilaksanakan membenarkan Skylar merata segala gol di bahagian bawah. Albert diberikan assassin, semuanya disapu licin berjaya untuk mendapatkan kill dan juga Turtle sekali lagi melonjakkan perbezaan ekonomi sebanyak 2,500 gol buat masa kini. Pasukan SG Filipina sepertinya tertekan untuk game kita yang kedua sama seperti game yang pertama. 4 kill berbalas 1 pada minit yang kelima di mana pasukan SG Filipina mungkin sekali lagi perlu bermain dengan lebih bersabar, lebih bertahan dekat sini, menantikan Aqua dan juga Iman mempunyai power spike. Ya, power spike yang mampu untuk didapatkan oleh pasukan RGPH juga berlaku di fasa mid game, dan pasukan early game ya, pasukan RQ Hoshi bermain dengan sangat-sangat kemas, sangat-sangat baik. 4 kill berjaya untuk dikumpulkan oleh beliau dengan Skylar di segi emblem, killing spree dan juga memfokuskan kepada movement speed dan juga physical penetration. Tapi Donny Light Telah dilepaskan ke arah Vin, tapi Vin sempat lagi untuk mengundurkan diri. Light terpaksa menggunakan flickernya bagi melarikan dirinya daripada tangkapan Albert. Pada waktu yang sama R7 berhasrat untuk rotate di bahagian tengah, tetapi dia sedar dia perlu undurkan diri, dia perlu jaga lane-nya di bahagian atas. Turtle yang seterusnya akan hidup 40 saat sahaja lagi. Skylar di bahagian bawah nampak sangat-sangat selesa cuba mendapatkan turret pertama milik pasukan RSGPH. Di mana sejujurnya pasukan RSG Filipina masih lagi bermain dengan sangat baik, walaupun boleh dikatakan kalah lane di bahagian atas, kalah lane di bahagian bawah, tetapi mereka masih lagi mampu untuk mempertahankan turret mereka dengan begitu baik. Pasukan RQ Hoshi seperti terpaksa bermain game kedua ini dengan lebih perlahan lagi. ya, mereka akan bermain dengan perlahan, mereka akan bermain dengan tenang, tidak mahu mereka lakukan perkara yang sama apa yang mereka tampilkan di game yang pertama seperti tadi. Jadi mereka akan teruskan farming, mencari kill, mencari setup, dan sebab pasal setup dekat bahagian turtle telah pun muncul apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dilaksanakan oleh pasukan daripada RSGPH buat masa ini. Lihat minimap anda, lihat kedudukan R7 yang akan bergerak di kawasan tengah ini mencari Demon Kite, akan menghalang Demon Kite daripada melakukan apa-apa sekarang ni. Skylar akan dikejar oleh Nas, mengusir Skylar daripada medan pertempuran. Pada waktu yang sama Light juga berada di bahagian belakang. Ada Numi 16 tetapi tiada flicker untuk mendekatkan dirinya. 7,000 saja nyawa turtle ini, tetapi lihat R7 satu penangkapan yang baik. Numi 16 daripada Light tidak akan berikan sebegitu banyak makna kerana pasukan RRQ Hoshi berjaya untuk mendapatkan turtle, berjaya untuk melenyapkan sinar harapan Light sebentar tadi. Di saat yang sama Nas menggunakan peluang ini untuk merampas turret di bahagian tengah. Ya, Di mana ini sangat-sangat penting, lebih popular lagi terpindah, masih lagi dikejar. Nice. Telah pun di on, akan cuba untuk menaikkan diri. Berjaya mengembalikan nyawa yang telah pun hilang. R7 terpaksa melepaskan sahaja ini berlalu begitu, tapi pembalasan, pengambilan di bahagian tengah telah pun berlaku. Namun begitu RG Filipina membalasnya dengan pengambilan turret yang kedua di bahagian bawah. Dash sebentar tadi memainkan peranan yang penting, melepaskan diri daripada genggaman cengkaman R7. 2 turret berjaya untuk dikumpul oleh pasukan RGPH dan hanya 1 turret saja yang berjaya untuk didapatkan oleh pasukan RRQ Hoshi buat masa ini. Tetapi bagi pasukan RGPH, inilah apa yang mereka mahukan, bermain dengan perlahan menyebabkan mereka mampu untuk memperolehi daripada segi gol. Walaupun bagaimanapun Albert jauh ke hadapan dan ditemani dengan Iman yang baru saja naik dan Skylar pula naik. Untuk kedua-dua gol lain ini mereka akan bertukar-tukar damage, bertukar-tukar gol terlebih dahulu. Clay cuba untuk berikan perhatian kepada Light terlebih dahulu. Setup yang boleh dikeluarkan oleh Light buat masa ini perlu tepat kepada sasaran, kalau tidak pasukan RSGPH dalam bahaya. Konsil dilepaskan. Double flicker daripada Iman dan juga Vince sebentar tadi telah diguna pakai. Reaction yang sangat-sangat pantas sebenarnya daripada Iman menyedari adanya Vin di kawasan tersebut. 4 ahli pasukan, sekali lagi 4 ahli pasukan RRQ Hoshi mendominasi tangga damage dealt buat ketika ini. Ya, namun begitu sekarang ini lawan utama akan hidup di bahagian atas. Tetapi
fokus diberikan kepada kedua pasukan buat masa kini. Peluang yang lebih besar lagi untuk RQ Hoshi mendapatkan lot ini. Adakah pasukan IG Filipina akan membenarkan ianya berlaku begitu saja? Light bersama dengan Demon Kite telah pun pergi kepada bahagian hadapan untuk membuka map, melihat posisi di manakah posisi pasukan RQ Hoshi dan mungkin akan cuba untuk memberikan saingan terhadap lot pertama ini. Ya, R7 juga telah masuk ke dalam medan pertempuran tetapi diketahui oleh Light cuba masuk ke arah Demon Kite tetapi tiada heavy spin yang digunakan. Nombor 16 telah didapatkan 3-man start mendapat clear telah dikorbankan. R7 heavy spin melekat dua ahli pasukan pihak lawan. Albert pergi ke bahagian belakang di manakah Light telah ditumbangkan. Iman yang akan mendapatkan lot tersebut. Pasukan RSGPH perlu menarikkan diri tetapi Albert ingin melakukan perlaksanakan team fight. Kita lihat bagaimana Detonas Welcome tidak percaya untuk mendapatkan kill. Albert masuk semula sempat untuk mengendurkan diri. Dawning Light dilepaskan tetapi tidak terkena kepada sasaran lot yang berjaya dicuri oleh Iman. Wow, Light dengan adanya Nomina Blast Flicker menyebabkan 3 pemain pasukan RRQ Hoshi terperangkap seketika tadi dan memaksa pasukan RSGPH untuk mendapatkan lot mereka yang pertama. Kemungkinan besar lot ini akan diberikan dan juga terus saja tiba dekat bahagian tengah memudahkan pasukan mereka untuk menumbangkan sekurang-kurangnya inner turret pasukan RRQ Hoshi yang perlu melakukan pertahanan buat masa ini. Dan dengan adanya kewujudan Nat dekat sini yang menggunakan Masha, Blade pushing sentiasa menjadi fokus tetapi di bahagian tengah. Detonas Welcome ke arah Vin, ditelan, diludah semula di arah belakang. Adanya Iman, adanya rakan-rakan Dawning Light dilepaskan. Vin masih lagi bernyawa, masih lagi bernafas dan dimengkai. Mana mau lari? Sang Maharaja mau melakukan comeback. Iman di bahagian tengah. Skylar mendapatkan satu stun yang begitu cantik tapi tiada follow up yang akan diberikan. Nas akan dikejar sekarang ni. Light masuk semula ke dalam medan pertempuran. Albert masih lagi begitu banyak nyawanya. Nas yang ingin dikejar. Tapi Iman yang akan mendapatkan kill pembalasan ke atas Albert. Kematian yang pertama dicatatkan ke atas sang Raja Muda Albert sekarang ini. Pasukan RSGPH sedikit demi sedikit mereka ingin melaksanakan comeback ini. Vin dikenakan stun, dikenakan Renner Apathy. RSGPH sekali lagi di game yang kedua menunjukkan penceritaan yang sama, comeback yang ingin dilakukan. Tetapi comeback yang lebih awal lagi pada minit yang 11 telah pun menunjukkan kemampuan untuk memberikan sangat balas. Heavy spin telah pun dibuka. Iman. Heavy spin yang baik tapi Iman akan dikorbankan begitu saja dengan adanya Skylar menggunakan first kill beliau melenyapkan Iman sebenarnya tadi sedikit ke hadapan dihukum dengan adanya R7 sementara tadi menggunakan Akai. Jadi ayo kita lihat daripada segi itemization bagi kalau kita fokuskan kepada Skylar terlebih dahulu, Blade of Despair disiapkan. Malefic Roar juga telah pun dilengkapkan terlebih dahulu, memfokuskan kepada item dan kemungkinan besar akan menyiapkan physical defense. Mungkin juga akan siapkan Brute Force Breastplate terlebih dahulu ataupun Anti Kuras bagi menyelamatkan diri kalau terkena damage yang dikeluarkan oleh Iman. Sebentar tadi damage yang besar dikeluarkan oleh Iman dengan adanya Hunter Strike, Malefic Roar dan juga Blade of Despair. Fokus kepada burst damage menggunakan Wesker. Dan sebentar tadi perbezaan ekonomi, perbezaan sebanyak 6,000 gol. Tetapi sekarang ini hanya 2,000 gol saja yang membezakan kedua pasukan. Cubaan daripada pasukan RQ Hoshi untuk menjatuhkan inner turret dekat sini nampaknya akan dilepaskan oleh Nat begitu sahaja. Dan kalau kita melihat pada situasi minit yang ke-12, 9 kill daripada pasukan RQ Hoshi, 4 kill untuk pasukan IG Filipina. Sedikit demi sedikit cuba untuk mengejar perbezaan tersebut. Lot yang kedua telah pun hidup, telah saja dimulakan oleh pasukan RQ Hoshi. Adakah pasukan IG Filipina akan sekali lagi berjaya untuk mendapatkannya? Kita lihat R7 sekarang ni rakan-rakan. Kita lihat apitan yang ingin dilaksanakan tetapi akan diusir keluar oleh Demon Kite. Nas juga telah tiba dengan 3 lapisan nyawanya. Akan cuba mencari backline pasukan pihak lawan. Lot semakin lama semakin rendah. Albert berlegar-legar saja. R7 tidak terkena apitan tetapi Albert berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Clear telah ditumbangkan. Numina Blast juga telah dilepaskan. Vin telah dijatuhkan. Pasukan RSGP sekarang ini walaupun mereka memberikan lot kepada pasukan pihak lawan tetapi mereka ingin mendapatkan kill pembalasan sekarang ini di manakah Albert nyawanya begitu rendah akan ditumbangkan. R7 juga tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Kemenangan yang kecil telah didapatkan oleh RRQ Hoshi tetapi ganjaran yang besar buat RSGPH. 3 kill dibalas dengan lot dekat sini dan lot yang tidak mampu digunakan oleh RQ Hoshi untuk mendapatkan apa-apa kelebihan. Masih lagi kemenangan dimiliki oleh pasukan IG Filipina terutamanya sekarang ini.
perbezaan di antara kedua pasukan semakin lama semakin dikejar oleh pasukan Filipina ini. Pasukan Kyoshi perlu bermain dengan lebih berhati-hati dan Adin, Syamilo, kelihatan seperti disiplin pasukan Kyoshi semakin lama semakin pudar, semakin tidak kelihatan dekat sini. Mereka perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Mindset perlu di-reset untuk mereka mendapatkan kemenangan. Kerana kita tahu pasukan RSG Filipina hanya menantikan kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Kyoshi untuk mendapatkan kemenangan. Okey, tak nak damage tersebut daripada Donny Light, tetapi adanya Athena Shield daripada Vin yang akan diaktifkan terlebih dahulu. Wah, Iman, damage yang besar daripada Rainer seperti tadi. Satu tembakan dibalas pula dengan adanya Rainer Apetis, menyebabkan Vin terpaksa melarikan diri terlebih dahulu. Jadi ini akan menunjukkan bahawa pasukan Araki Hoshi, mereka untuk Vin sendiri pun gagal ataupun sebenarnya sukar kepada beliau bagi mempertahankan damage yang dikeluarkan oleh Iman dengan perbezaan gol untuk Iman 43,000, Skylar 41,000 sahaja buat masa ini. Masih lagi stabil kepada gold laner mereka. Aqua perlu dicari terlebih dahulu. Kalau tidak, pasukan daripada RRQ Hoshi, pasukan daripada Indonesia ini akan menghadapi kesulitan yang besar. Ya, sangat-sangat sukar sekarang ini. Aqua seperti mana yang dikatakan oleh Syamilo harus ditangkap, harus dijatuhkan terlebih dahulu. Barulah pasukan RRQ Hoshi ada peluang yang cerah untuk memenangi sesebuah team fight. Sekali lagi Aqua kalau tak ditangkap, dia boleh lepaskan Dawning Light, dia boleh lepaskan stun sun yang sangat menjengkelkan. Dan lihat di manakah posisi Iman sekarang ini bersama-sama dengan Light mencari mangsa yang ingin clearkan mini wave di bahagian atas. Jadi ini adalah satu umpan. Adakah akan dimakan oleh pasukan IQ Hoshi ataupun adakah perangkap ini akan merangkap mereka sendiri? Itu yang menjadi persoalan. Itu yang akan kita fikirkan. Untuk pasukan daripada RCPH, mereka akan merencanakan pergerakan mereka dengan adanya Light menggunakan Dominion Blast. Tapi Skylar, Vin, Bijak. Sangat-sangat bijak sebenarnya. Lihat stun yang cantik daripada Vin. Iman dikorbankan. Inilah umpanan yang dikatakan oleh Karakuri. Dimakan tetapi dibalas semula oleh pasukan RRQ Hoshi. Minda yang begitu tinggi, IQ yang begitu tinggi, boleh membau ada ancaman yang berada di kawasan semak samun tersebut. Lot yang seterusnya boleh saja didapatkan oleh mana-mana pihak sekarang ini. Lot yang ketiga memberikan impact yang begitu besar. Nats menunggu saja untuk masuk di bahagian belakang mencari Vin sekarang ini. Dawning Light telah dilemparkan. Dominion Blast akan diberhentikan oleh R7 tepat pada waktunya sebentar tadi. Dan pasukan RSGPH reset semula kedudukan mereka. Reset terlebih dahulu tapi R7 akan merangkapkan di mengkat kat bahagian belakang. Dia tolak dengan sangat-sangat jauh. Albert akan mengunci Lot seterusnya. Bagaimana Nash akan menghadapi masalah yang besar di bahagian belakang. Tapi sprint diaktifkan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Pasukan daripada RSGPH kehilangan Lot mereka. Berkali-kali kita melihat gerakan yang bijak dipamerkan daripada pasukan IQ Hoshi, mematahkan perangkap, menolak di mengkat jauh daripada menggunakan retribution, menjadikan ini Lot percuma kepada pasukan IQ Hoshi. Kali ini pasukan IQ Hoshi telah pun kembali memegang handle dekat sini dan juga akan meneruskan serangan mereka, di mana dia akan dibantu dengan Lord di bahagian bawah ini. IGP Filipina perlu sedia untuk melakukan pertahanan. Ya, pertahanan wajib dilaksanakan oleh pasukan RSGPH. Harus mendirikan benteng pertahanan mereka sekarang ini. Mampu ataupun tidak, itu yang akan membezakan antara pasukan RRQ Hoshi menyamakan kedudukan mereka ataupun mata yang seterusnya jatuh ke tangan pasukan RSG Filipina. Ya, mata milik siapa di game yang kedua bagi pasukan RRQ Hoshi dan juga pasukan RSGPH sebenarnya. Tapi turret dekat bahagian bawah, inhibitor turret yang gagal untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi turret dekat bahagian tengah juga akan menjadi fokus utama pasukan RRQ Hoshi. Apa yang mereka boleh lakukan terlebih dahulu kerana inhibitor dekat bahagian bawah telah pun ditumbangkan. Bagaimana turret dekat bahagian atas? Adakah jawapannya ya? Dan jawapan itu adalah betul. Meninggalkan turret di bahagian tengah sahaja untuk pasukan RRQ Hoshi. Seperti dejavu game yang pertama yang berlaku sebentar tadi. Ya, di mana pasukan IGP Filipina menghadapi sedikit masalah. Inhibitor turret telah pernah dijatuhkan, di mana di game kedua ini tinggal satu lagi inhibitor turret yang masih lagi berdiri di bahagian tengah untuk pasukan Filipina ini. Adakah mereka sekali lagi mampu untuk bertahan ataupun adakah kali ini pasukan IQ Hoshi mampu untuk menghabiskan nyawa pasukan ISG Filipina? Ya, kita kena tunggu 60 saat lagi untuk lot yang seterusnya akan dihidupkan.
dan teamfight yang akan dilaksanakan seterusnya di kawasan Allah ini. Vin di bahagian paling hadapan. Light akan dijumpai bersama dengan Demon Kite. Satu void blast yang baik telah dilemparkan oleh Clay sebentar tadi. Downing Light juga daripada Aqua tak boleh dipandang rendah. Semakin lama semakin besar damage yang boleh dilontarkan daripada Xavier yang akan berada di bahagian belakang setiap teamfight, setiap perlawanan. Untuk pasukan RSGPH, kalau mereka boleh melakukan setup yang sama sekali lagi daripada Light, daripada Iman yang akan mengeluarkan damage di bahagian belakang, begitu juga dengan Aqua, Downing Light boleh dilepaskan. Tak dilupakan juga Nudge akan mencari target dekat bahagian belakang, target-target yang nyawa-nyawa rendah seperti Clay dan juga Skylar. Tapi perkara tersebut gagal untuk dilakukan kerana pergerakan pertama sekalipun telah pun dibatalkan oleh pasukan Araki Hoshi, di mana adanya R7 akan pergi kat bahagian belakang, cancel Nominal Blast, dan juga Win dengan dia punya Dawn Run Wolf King boleh memberhentikan pergerakan pasukan RSGPH. Lot yang satu ini telah pun tiba. Apa yang kita akan saksikan, perjalanan untuk pasukan Araki Hoshi akan diteruskan atau pasukan RSGPH akan mengunci lot tersebut. Di mana sekali lagi pasukan IQ Hoshi mempunyai kelebihan daripada Invincible Target. Jadi mini wave yang besar ada di bahagian atas dan juga bawah, tetapi Lot nyawa yang setengah. Nat, Demon Kite dan juga Light berada berdekatan buat masa kini. IQ Hoshi berhenti seketika daripada menyerang Lot ini. Ingin melihat manakah posisi pasukan ISG Filipina yang lain, terutamanya Iman dan juga Aqua, target utama mereka. Tetapi lihat positioning Nat dan juga Light dalam posisi yang agak baik, tetapi sekarang ini IQ Hoshi nampaknya telah pun boleh bekerja. Vin akan ditangkap, Vin akan diludahkan semula, tapi lihat R7 mengunci Iman di bahagian belakang. Iman tak boleh sertai team fight ini, tapi dia ada follow up. Clay di bahagian belakang akan dikejar oleh Nat sebentar tadi. Masih lagi berlega-lega. Tetapi Nominal Blast sekali lagi yang kemas daripada Light. Tiada sesiapa yang menampak Nominal Blast tersebut. Skylar ditumbangkan. Iman masih lagi berkuasa. R7 walaupun ada immortality akan mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Sekali lagi, berkali-kali Light menunjukkan sinar harapan buat pasukan RSG Filipina di bahagian atas. Ada minion wave, tapi tidak mengapa, Aqua telah tiba untuk menyelamatkan keadaan. Sekali ke berkali-kali? Saya sedikit confused dekat situ. Berkali-kali. Lot telah pun dimulakan. Terus saja berjaya untuk dapatkan oleh pasukan RSG. Heavy spin Dan juga berjaya untuk memberhentikan Nominal Blast. Sementara tadi Lot juga telah pun didapatkan oleh pasukan RSGPH. Yap, perkara yang sama berlaku di game yang pertama, kembali lagi di game yang kedua untuk pasukan RSGPH. Adakah ini comeback yang mereka akan dapatkan sekali lagi? Like permulaan yang sangat baik. Jadi kita akan lihat di persegi replay ataupun di dalam instant replay terlebih dahulu, di mana satu Nominal Blast yang baik, 3 orang pemain telah pun dikenakan stun, dan terus sahaja follow up yang dikeluarkan, follow up yang besar berlima-lima pergi mengejar pasukan Araki Hoshi. Dimulakan dengan Vin tertangkap sebentar tadi, membenarkan pasukan ISG Filipina yang bergerak dengan lebih agresif lagi, dan sekarang ini lot yang menjadi milik mereka dalam perjalanan di bahagian atas. Kali ini pasukan ISG Filipina pula yang berada di atas dan akan memulakan serangan mereka. RQ Hoshi berada di bawah, mampu ataupun tidak mereka nak menadah serangan ini. Satu kepala daripada masyarakat, tapi ada 3 Guardian Helmet yang telah dilengkapkan oleh Naz, menambahkan lagi keupayaan HP regeneration, menambahkan lagi nyawanya. Sekarang ini Lot telah muncul di bahagian atas, akan terus membinasakan inhibitor turret milik pasukan RRQ Hoshi. Kali ini di bahagian tengah pula perlu diberikan perhatian. Adanya minion yang begitu besar, tetapi follow up daripada pasukan RSG Filipina, mereka akan undurkan diri mereka terlebih dahulu. Light harus diberikan fokus. Setiap Nominal Blast yang dilemparkan mantap ataupun mampu mendapatkan 3 ahli pasukan pihak lawan sekarang ini. Pergerakan yang dimulakan untuk pasukan RSGPH, mereka akan kembali tenang terlebih dahulu, tunggu minion wave seterusnya untuk mereka merancangkan apa yang mereka boleh dapatkan ataupun apa yang mereka boleh lakukan untuk menjatuhkan inhibitor turret pasukan RRQ Hoshi. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan dihukum kembali oleh pasukan daripada ataupun pasukan raja ini, pasukan daripada RSGPH, Demon Kite. Adakah kita akan lihatkan Daytona's Welcome digunakan kepada R7 ataupun tidak? Pergerakan diberhentikan, diperlahankan. Aqua dekat bahagian belakang, Dawning Light telah dipancarkan kepada pasukan RRQ Hoshi, di mana di bahagian belakang pastinya akan terkena damage yang besar, burst damage yang ngeri. Demon Kite bersama dengan R7 agak lama bertegur sapa di bahagian hadapan sebentar tadi. Kedua-duanya kebal. Tiada jawapan siapakah yang mampu keluarkan damage dengan lebih tinggi lagi, dan seperti biasa kita akan menantikan lot yang seterusnya, di mana ini akan menjadi lot yang kelima. Pastinya saling kita siapakah yang akan memiliki lot ini.
Di mana di game yang kedua situasi yang hampir sama, di mana Invertebrate pasukan IGPH telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Namun begitu, IG telah pun membalas dendam dengan menjatuhkan satu Invertebrate daripada pasukan IQ Hoshi. Keadaan kembali seimbang. Semakin lama semakin kita hampir minit yang ke-27, minit game Yeah. yang pertama 28. sebenarnya. 28 ataupun setengah jam perlawanan ini hampir dicatatkan. Tetapi penceritaan yang lebih kurang sama sahaja sekarang ini. Pasukan RSGP tewas di early game, bangkit sebelum di mid to late game sekarang ini. Kalau kita sebab pasal item pun tak penuh sekarang ini. Dah dijual, dah dibeli. Sebentar tadi kita lihat bagaimana ada 3 Guardian Helmet daripada Nas, tapi kali ini telah ditukar dengan pengambilan ke atas. Adanya Radiant Armor, adanya Twilight Armor juga sekarang ini. Nyawa Lord akan direndahkan terlebih dahulu sekarang ini. Light akan munculkan diri menghalang R7 daripada masuk ke dalam medan pertempuran, di mana Albert Nas akan pergi ke bahagian belakang, akan dikejar terlebih dahulu. Ini adalah satu perkara yang baik untuk RSGP kerana mereka boleh cuba untuk mendapatkan lock ini. Nibir special telah dilepaskan oleh Iman, tidak terkena kepada sasaran. Light sekarang ini akan dikejar, flicker terpaksa digunakan pakai. Dawning Light juga telah dilemparkan, dimengkai, masih lagi berpegang teguh kepada retributionnya di bahagian belakang. Nas mengganggu, mengusir pasukan pihak lawan. Albert, adakah dia boleh mencuri lock ini? Tetapi dikenakan stun, dimengkai, yang akan mendapatkan lot tersebut. Team fight yang akan dimulakan. Nas percaya Dawning Light. kita, tapi Dawning Light ke atas Clay telah dikorbankan. 4 berhadapan dengan 3 sekarang ini. Vin akan dikenakan. 2 orang diperangkap. Vin, satu tangkapan yang cantik. Tetapi Iman, flicker digunakan pakai. Skylar telah dijatuhkan. Albert masih lagi ada immortality, terpaksa mengundurkan dirinya terlebih dahulu. 2 berhadapan dengan 4 ketika ini. Bukan saja 4, satu lagi lot telah pun tiba di bahagian atas, di mana pasukan IQ Hoshi belum bertahan. Adakah yang mencukupi? Data Welcome telah pun Detanos digunakan. Welcome berjaya untuk dikenakan. Terhentak yang ke dinding Kristal diberikan fokus game kedua kepada pasukan RSGPH. RSGPH, wira-wira muda daripada Filipina ini ingin merampas takhta daripada sang Raja Nusantara ini. Dengan kemenangan yang pertama, diteruskan dengan kemenangan yang kedua. Pasukan RRQ Hoshi berada dalam keadaan yang begitu kritikal. Ya, sangat kritikal, sangat berbahaya. Bila-bila masa saja boleh digulingkan oleh pasukan RSG Filipina ini. Dan seperti yang kita lihat, 2 game yang berbeza, tetapi jalan cerita yang sama.